Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi 'ulumihi fi darain amin. Nuh alaihissalam. InsyaAllah malam ni kita baca kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Dalam susunan 25 orang Nabi itu, Nabi Nuh duduk dalam susunan yang ketiga selepas daripada Nabi Idris alaihissalam, termasuk dalam kalangan Nabi yang ulul azmi. Ulul azmi maksudnya yang sangat tinggi keazaman, hebat ujian daripada Allah, dan teguh para Nabi ulul azmi menghadapi ujian daripada Allah demi untuk menyampaikan Islam kepada masyarakat pada masa masing-masing. Nuhun alaihissalam huwa abul bashariyati tsani wa huwa awwalur rusuli ba'da Adam alaihissalam wa qad istafahu Allah lin-nubuwati wa hadahu lil haqq wa kallafahu bir risalati wa athna alaihi bima huwa ahl. Nuh alaihi salam disebut sebagai Abul Bashar Thani, bapa kepada manusia yang kedua, sebab bila berlakunya taufan ataupun buah besar yang melanda masyarakat Nabi Nuh alaihi salam, kaum Nabi Nuh, seluruh manusia mati, yang tinggal hanya mereka yang beriman dengan Nabi Nuh alaihi salam, membina generasi baru yang beriman teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala pilih Nabi Nuh sebagai Nabi dan diangkat juga menjadi Rasul. Nabi dan Rasul, perbezaan dia adalah kepada syariat. Rasul ada syariat sendiri, manakala Nabi syariat dia hanya untuk diri dia sahaja. Telah kita sebut dalam pengajian yang dulu, yang awal-awal dulu kita dah sebut beza antara Rasul dan Nabi ini. Rasul Allah Ta'ala bagi syariat, wajib sampaikan syariat itu, syariat dia itu kepada masyarakat dia, kaum dia. Adapun Nabi, dia ada syariat khusus untuk dia sahaja, tak diwajibkan menyampaikan syariat itu kepada kaum. Jadi apa syariat yang disampaikan oleh Nabi? Nabi hanya menyampaikan syariat Rasul sebelum daripada dia. Contoh, Nabi Harun alaihissalam, sebelum Allah Ta'ala angkat menjadi Rasul, dia menyampaikan syariat, mengajar syariat kepada masyarakat kaum dia, Bani Israel pada masa itu, dengan syariat Nabi Musa alaihissalam.
Itu beza Nabi dan Rasul. Wa qad da'a Nuh alaihi salam jami'a man ala dhahril ardi fi zamanihi ba'da an waraqa mu'ariduhu bit-tawfan. Amin huna kanat da'watuhu 'ammah bisababin ma uhita biha min ahdath wa sumiya alaihi salam binuhi libukaihi al-kathir. Nabi Nuh mengajak semua yang ada di atas muka bumi pada zaman kepada Islam selepas daripada dilanda taufan yang besar bagi orang-orang yang menentang dakwah dia pada peringkat awal. Dinamakan Nabi Nuh AS dengan perkataan Nuh tu kerana dia sangat banyak menangis. Wa Nuhun alaihi salam ahadu ulil azmi minar rusul bal huwa awwaluhum wa ta'uddu da'watuhu alaihi salam murtakizan ra'isiyan lil ulama wa du'ati wa likafatil amilina fi majali da'wati ila Allah ta'ala lima fiha minad durusi wal ibar. Nabi Nuh alaihi salam ini termasuk dalam salah seorang daripada Nabi Ulul Azmi. Nabi Ulul Azmi ni ada 5 orang. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kena ingatlah tu. Tanda kita sayang tu ingat. Dan Nabi Nuh ini merupakan Nabi Ulul Azmi yang pertama di atas muka bumi. Dan ramai ulama-ulama ataupun orang-orang yang terlibat dalam dakwah Islamiah ini merujuk kepada perjalanan ataupun manhaj dakwah Nabi Nuh terhadap masyarakat kaum dia. Kerana dalam dakwah Nabi Nuh banyak pelajaran dan pengajaran yang boleh kita ambil. Waqad fassala al-Qur'anul Karim qissata Nuh alaihi salam fi akthari min mawdi' wa khassaha bi suratin kamilatin bayanan li ahammiyatiha. Allah Ta'ala telah memperincikan kisah Nabi Nuh dalam banyak tempat dalam Quran. Bahkan Allah Ta'ala telah mengkhususkan satu surah dengan nama surah Nuh secara lengkap kerana pentingnya kisah Nabi Nuh AS. Wa sawfa atahaddathu an da'wati Nuhin AS wa qissatihi ma'a qawmihi fi nuqati tajamma'u baina tasalsuli ahdathi wa qadaya da'wati wa ahmi fawaidi wal ibari. Akan saya terangkan, kata pengarang kitab, tentang dakwah Nuh alaihissalam dan kisah-kisah kaum dia dalam beberapa bab-bab yang tertentu dan isu-isu ataupun fokus-fokus kepada dakwah yang sangat penting untuk kita ambil faedah dan pengajaran. An-nuqtatul ula, nuqtah yang pertama, at-ta'rifu biqaumi Nuh, pengenalan ringkas terhadap kaum Nuh alaihissalam. Bila kita nak menyampaikan dakwah, kita sebut dah dulu antara rukun dalam dakwah ini adalah al-mad'u, sasaran dakwah, orang yang nak kita sampaikan Islam kepada dia. Bila kita sebut dakwah, dakwah ini adalah menyampaikan Islam secara keseluruhan. Hari ini kita telah pun kalau kita cakap kasar sikit lah,
Saya suka guna cakap kawan saya, dia orang Kuala Lumpur, dia orang Kelang, disewelkan, disewelkan oleh orang-orang yang tak tahu tentang dakwah. Bila mana mereka menyampaikan dakwah sebahagian daripada Islam, menyampaikan dakwah apa yang orang suka dengar, meninggalkan apa yang orang tak suka dengar, sedangkan semua itu adalah al-haq, kebenaran. Kita menyampaikan Islam dari sudut ibadah, cerita pasal ibadah. Kita menyampaikan Islam, dakwah Islam kepada orang dari sudut akhlak. Kita menyampaikan Islam, yang pertama tadi kita sebut sepatutnya, yang pertama adalah dari sudut akidah. Akidah, akhlak, ibadah. Yang keempat, muamalah. Muamalah ini, muamalah kita terhadap ahli keluarga, kita panggil ahwal syakhsiyah atau bab nikah kahwin. Kena tahu benda tu. Ada suami yang tak bagi nafkah, ada isteri yang nusyus, ada suami yang dayus, ada anak-anak yang terabai, hadanah, penjagaan. Muamalah sesama masyarakat dalam bab ekonomi, hutang pihutang dan sebagainya, dan muamalah dari sudut perundangan. Yang paling banyak tidak disebut dalam dakwah masyarakat ini adalah dalam bab perundangan, kerana dia terlalu sensitif. Kenapa sensitif? Kerana kadang-kadang dia bercanggah dengan apa yang diamalkan oleh pemerintah. Pemerintah tak pakai Quran, lalu bila kita sebut benda yang bertembung dengan apa yang telah pun digagas ataupun diamalkan oleh pemerintah, maka dia akan mengundang, kita panggil kontroversi. Bahkan ada yang disebabkan, kalau di Malaysia ni digap. Jadi akhirnya berkaitan dengan perundangan ni, orang tak tahu dia sebahagian daripada Islam, lalu bagi orang-orang yang tak erti tentang Islam bercakap tentang Islam, dan dia akan menyampaikan Islam dari sudut apa yang digemari oleh pemerintah. Kalau kita tengok buku-buku dakwah yang dikarang oleh ulama-ulama, orang-orang yang terlibat dalam lapangan dakwah, khususnya di Mesir. Di Mesir, contoh yang pernah saya baca, buku karangan Dr. Ali Jarithah, Dr. Ali Jarishah. Dalam buku dia Du'atul Laburah, ataupun dakwah bukannya pelampau, bukan teroris. Dia sebut macam mana sekatan-sekatan ataupun kesilapan-kesilapan yang dibuat oleh orang-orang yang tidak memahami lapangan dakwah dengan sebelum. Sebab apa? Sebab kita tengok dakwah, kalau kita sebut dakwah, siapa yang perlu kita tengok dari segi dakwah? Kalau kita paling dekat Nabi lah. Nabi ni kita tengok dalam dia menyampaikan Islam, macam mana tekanan yang dihadapi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Daripada Mekah dibuang orang, pergi ke Madinah. Nabi hijrah ke Madinah ni adalah untuk membina daulah. Itu nombor satu, membina daulah, bukan lari, membina daulah. Allah yang suruh Nabi pergi ke Madinah untuk membina daulah. Kerana kalau kita sebut peringkat amal Islam ini, kita mesti memiliki sultah untuk aplikasikan syariah ataupun untuk mengamalkan syariah, mesti ada sultah, kuasa politik. Kalau tidak, kita nak kerat tangan orang macam mana dalam bab hudud, kita pun tak ada raja. Kita nak hukum rejam macam mana, kita pun tak ada kuasa. Kita boleh bercakap ngajur dalam kitab, ini bab hudud, ini bab rejam, ini bab qisas, ini bab kehakiman, ini bab saksi, tapi pengamalan ni tak ada, sebab tak ada kuasa. Lalu Mekah tidak mengizinkan untuk Nabi membina daulah, membina negara. Lalu Allah Ta'ala izinkan Nabi untuk berhijrah. Hijrah bukan pelarian macam disebut dalam Parlimen ni, bukan pelarian, lari lain. Dia hijrah. Hijrah ni kalau kita nak bahas dari sudut bahasa Arab, dia panjang lah. Kena tanya guru bahasa Arab. Tapi nak sebutnya itu adalah hijrah. Allah sebut dalam Quran perkataan hijrah.
Dan kita hari ni kita nak tengok dakwah Nabi Nuh. Dakwah Nabi Nuh mesti sentuh sensitiviti umat. Nombor satu, mesti sentuh sensitiviti umat. Kerana bila benda itu adalah benda yang bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala nak, kontroversi kan? Apa saja. Bahkan Nabi kita SAW sebagai contoh yang paling dekat dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Sayyidina Umar angkat pedang, ditugaskan khas oleh musyrikin Mekah 3 hari selepas Sayyidina Hamzah memeluk Islam, supaya dia bunuh Nabi Muhammad SAW. Ditegur oleh Nu'aim. Dia kata, nak ke mana kamu wahai Ibnu Khattab, wahai anak Khattab? Nak ke mana kamu Umar? Umar kata, aku nak bunuh Muhammad yang menjadi pemecah belah masyarakat. Tengok Sayyidina Umar sebelum Islam, dan pada hari itu Allah takdirkan dia masuk Islam. Ceritanya sangat panjang, mungkin ada masa kita akan sebut cerita. Saya nak sebut bagaimana Nabi dituduh sebagai pemecah belah masyarakat kerana Nabi menyebut perkara yang sangat sensitif dalam masyarakat pada masa itu, iaitu tidak mentauhidkan Allah. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Demi sesungguhnya kami bangkitkan setiap ummah, setiap kaum itu seorang rasul untuk mengajak mereka menyembah Allah. Allah ni lafzul jalalah yang menunjukkan khusus sembahan hanya kepada Allah. Allah, kalau kita ngaji ilmu tauhid, al-ma'bud bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Al-ma'bud bi ghairi haqqin, itu Tuhan-Tuhan yang lain, yang dikatakan Tuhan tetapi tidak memiliki sifat Tuhan. Kalau kita kata benda ini, orang tanya apa nama ini, kereta. Sebab apa? Sebab dia boleh bergerak, tapi dia tidak memiliki sifat-sifat kereta sebagai contoh. Sebab dia kipas. Jadi patung yang tidak memiliki sifat Tuhan, berhala itu, dikatakan sebagai Tuhan adalah satu, kita panggil satu i'tiqad, keyakinan yang sangat salah. Kerana berhala itu al-ma'bud bi ghairi haqqin, yang disembah bukan dengan sebenar, tak layak pun disembah, dan dia pun tak suruh sembah dia. Lalu dengan sebab Nabi menyentuh sensitiviti masyarakat Mekah pada masa itu, Nabi dituduh sebagai pemecah belah masyarakat, pemisah antara ibu dan anak, pemisah antara suami dan isteri, pemisah antara anak dan ayah, pemecah belah keluarga, masyarakat dan sebagainya. Jadi dalam bab dakwah, kalau kita sebut antara rukun ni adalah al-mad'u. Kita kena tahu kepada siapakah kita nak sampaikan dakwah. Kalau kepada kanak-kanak, bolehlah kita cerita yang lucu, yang menarik perhatian ni. Cerita secara santai, ada seloka je. Tapi pada orang yang macam kita, kena serius sikit, kerana kita nak menyelamatkan ummah. Menyelamatkan ummah. Qala zamanu ba'da Adam, berlalu masa yang sangat panjang selepas Nabi Adam. Wastamarran nasu 'alal haqqi asharata quruni, berterusanlah. Wa ba'daha hadathat umuru adat ila ay ya'budan nasu al-asnama al-ma'rufata wudan wa siwa wa yaghuth wa ya'u wa nusra. Manusia teguh atau berterusan dalam akidah yang benar yang ditinggalkan oleh Nabi Adam alaihissalam selama 10 kurun, lebih kurang dalam 1000 tahun. 1000 tahun selepas Nabi Adam alaihissalam, manusia hidup dalam keadaan berpegang teguh dengan al-aqidatus sahihah, akidah yang sebenar, dengan menyembah Allah sebagai Tuhan yang sebenar. Kemudian selepas daripada itu berlakulah manusia menyembah patung berhala yang terkenal pada masa itu, antaranya Wudda, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nusra. Imam Bukhari menyebut dalam sanadnya daripada Ibnu Abbas
anna hadhi asma'i rijali salihin baina Adam wa Nuh alaihi wassalam. Nama-nama tadi, 5 nama tadi, Udda, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nusra, ini adalah nama-nama orang-orang soleh yang hidup pada zaman antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim falamma matu qala ashabuhum alladhi kanu yaqtaduna bihim law sawwarnahum kana ashwaqu lana ila al-ibadati idza dhakarnahum wa sawwaruhum falamma matu wa jaa akharun dabu ilahim iblis faqala innama kanu ya'budunahum wa yasquna al-mitrabin fa'abbaduhum. Lalu kelima-lima orang-orang soleh tadi dia ada pengikut-pengikut. Kita bahasa kita ni ada anak-anak murid yang 5 orang ni tuan-tuan syekh yang hebat-hebat, yang soleh, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ni ada pengikut bila mana kelima-lima ni mati. Pengikut-pengikut dia bercakap sesama sendiri, kalaulah kita buat patung ataupun tugu sebagai mengenang jasa tuan-tuan guru kita ni, dan sebagai satu apa nak panggil ni, pemangkin ataupun pendorong kepada kita untuk beribadah, terkenangkan guru kita semangat untuk ibadah, lalu mereka pun buat cadangan buat tugu, patung. Jadi orang yang buat tu tahulah ini tugu, masa kita tugu lah patung tu sebagai peringatan. Tapi orang yang kenian tengok mati orang yang buat, naik anak dia tahu lagi, mati anak cucu dia tahu lagi kenapa patung itu dibuat. Naik generasi yang berikutnya, sebab musabab ataupun sebab apa patung itu dibina oleh orang dahulu tak tahu. Di sini iblis memainkan peranan. Telah kita baca dalam kisah Nabi Adam dulu bagaimana iblis telah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan anak cucu Nabi Adam. Lalu dia telah berbisik dalam hati manusia pada zaman yang terkemudian, mengatakan patung inilah yang disembah oleh datuk nenek kamu dulu, dan patung inilah yang menurunkan hujan ke negeri kamu ni, patung ni, inilah Tuhan ni. Maka mereka pun bermula pada itu mereka pun menyembah patung. Bagaimana kita tengok iblis memainkan peranan. Di sini kalau kita nak sebut dari segi akidah, dalam ilmu akidah kita tak boleh taklid. Taklid ni orang kita sebut ikut secara melulu tanpa dalil, atau orang panggil ikut secara membabi buta. Saya pun tak pernah tengok babi buta ni. Babi yang celik pun jalan tak benar dah. Dia main redah je. Kalau babi buta ni tak tahulah mana apa Jadi ikut secara melulu tanpa dalil, tanpa hujah, tanpa kefahaman. Orang pakai kepiah putih, kita pakai kepiah putih. Orang pakai sejadah, kita mayang pakai sejadah. Kenapa kita entah orang mayang pakai sejadah? Orang bila sembahyang Jumaat ambil apa nama tu soban ni, selendang tu lilit keliling, kita pun lilit. Kenapa? Entah dia buat, aku buat. Itu contoh ikut secara membabi buta, melulu. Tapi dalam bab fiqh tak ada masalah, tapi dalam bab akidah tak sah iman secara taklid. Pembahasan dia panjang, saya sebut secara umum. Bila taklid tak ada satu keyakinan. Kenapa kita buat benda itu? Kenapa kita sembah? Entah, orang dulu sembah, orang dulu buat. Akhirnya iblis memainkan peranan disebabkan ceteknya ilmu akidah. Sebab akidah ni perkara pertama yang perlu kita mengaji. Kalau tengok dalam
pusat-pusat pengajian, madrasah ataupun pondok-pondok yang dibuat pada ulama-ulama Nusantara kita, 3 teras ilmu yang utama dipelajari di pondok adalah ilmu akidah. Kita ilmu sifat 20 lah, fiqh dan juga tasawuf termasuk akhlak, dan tafsir dan hadis dan sebagainya. Ni 3 ni mesti dikuasai sungguh-sungguh, khususnya ilmu akidah. Lalu bila dia tidak menguasai akidah, ikut taklid, akhirnya mudah untuk syaitan meniupkan atau membisikkan propaganda dia. Akhirnya masyarakat telah pun mengangkat 5 orang ataupun patung, 5 buah patung tadi sebagai Tuhan. Aqad tafannana an-nasu fi ibadatihim lil asnam fasana'u ala suratiha al-awthan al-adidah wa nuqasamu ila tawaif wa jama'at haitsu abadat kullu ta'ifatin sanman muayyanan wattakhadhat suwaran adidatan li'ibadati. Lepas daripada itu jadi syok pula, seronok menyembah patung. Sebab apa? Sebab hati telah dipesongkan oleh iblis dan juga syaitan. Lalu semenjak daripada itu terukirlah bermacam-macam jenis patung, sehingga kan ada patung-patung yang dikhususkan untuk kumpulan-kumpulan tertentu, kabilah-kabilah tertentu, negeri-negeri tertentu, dan tiap-tiap kabilah ada patung-patung khusus untuk dijadikan sebagai Tuhan. Lalu menjadilah Tuhan yang berbilang-bilang, bermula pada 10 kurun selepas zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau faham daripada apa yang disebut ini, kalau kita sebut tak ada ke depan tadi, disebut orang yang mula-mula kufur ini adalah pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Adam tak ada, hanya melakukan dosa besar. Wallahu ta'ala alam. Wa wajada fi qaumi nuhim al-aghniya wa humul mala'u alladhi tamatta'u bi mustawil fikri mutaqaddim makkannahum minal jidali wal hiwar ja'alhum yatihuna bihi isti'la wa takabburan wa tasawwaru bisababihi annahum a'zamu minal fuqara'i sya'nan wa maqaban. Jangan kita anggap zaman Nabi Nuh ni orang-orang apa yang kita panggil tu, orang-orang kuno ni, bukan, tak ada tu, salah tu. Masyarakat kuno ni boleh ada kita panggil satu komuniti masyarakat yang terpencil duduk di gua-gua, itu boleh jadi. Di kampung kita ni, di Perak mungkin ada. Zaman Nabi Nuh ni dah ada dia punya teknologi dia. Sebab zaman Nabi Nuh ni ada kaum, di kalangan kaum Nabi Nuh tu orang-orang yang kaya, yang mempunyai pemikiran yang terkehadapan daripada orang lain, berpelajaran lah bahasa mudah ni, yang sesat, yang tenggelam dari segi kedudukan dan juga kesombongan masing-masing. Bila mana mereka menggambarkan apa yang ada pada diri dia dari sudut kekayaan dan juga pelajaran yang dia miliki, menjadikan mereka lebih besar dan lebih agung daripada golongan-golongan fakir dari sudut kedudukan dan juga keadaan. Kama kana fi qaumihi al-fuqara wa yabdu annahum kanu ya'maluna fi khidmatil aghniya fi di'fi wa hawan. Walidzalika asra'u ba'dhum ila al-iman bi risalati nuhin hina da'um ila al-iman wa humul ladzi sammahu al-mal'u bil aradhil. Kaum Nabi Nuh ni terbagi kepada 2 kumpulan. Kalau bahasa kita sebut ni macam kasta lah. Ada golongan bangsawan dipergelar sebagai al-mala'. Allah sebut dalam Quran dengan istilah al-mala'. Dan golongan yang kedua dipanggil al-fuqara ataupun umal, pekerja-pekerja kepada orang-orang kaya. Jadi orang-orang yang kaya menganggap kedudukan dia ni dengan sebab kayanya tu lebih tinggi dan lebih mulia daripada orang-orang fakir. Sebab apa dia kata macam itu? Sebab dia menganggap kekayaan yang dia dapat itu adalah
hasil daripada apa yang dia buat, ataupun hasil daripada usaha dia sendiri. Dia lupa yang menganugerahkan kekayaan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menganugerahkan dia ilmu kepandaian adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita merhati kita ni ramai orang berniaga ramai orang berniaga. Ada ramai yang kaya. Berniaga sama je. Kalau tuan-tuan tengok orang Hungary tu orang Hungary tu berapa lama dia jual kuih dia tu? Lama dia di sidak orang Hungary tu yang jual langos kan nama dia. Dia jual tu lama dah dia jual tu. Saya ingat saya tahun 2011 dah ada dah dia jual dekat depan apa nama ni, Ten ke apa tu, ET dekat Sidek tu. Dan dia jual dekat Teluk Bakung tu, ada di depan rumah. Tapi orang beli biasa aje. Jual pasal malam pegang sari dia, kampung gajah dia, merata dia pergi. Tapi biasa aje. Tapi sekarang ni tengok, pergi try beli Teluk Bakung tu. Kena ambil nombor beratur tu. Apa pasal tu? Nak menunjukkan bila Allah Ta'ala tumpahkan rezeki kepada seseorang, tengok apa yang dia dapat untuk kesabaran dia dalam berniaga lah. Itu Allah Ta'ala anugerah kepada dia. Nak menunjukkan kita berniaga macam mana, pandai ilmu berniaga kena ada. Tapi kita kena pegang yang memberikan kita keuntungan ataupun kita panggil kemajuan dalam perniagaan, dalam apa saja ilmu sekalipun, adalah Allah SWT. Bila kita pegang ikat macam itu, dia tak adalah jadi sombong tadi tu. Orang yang codik pun dia takkan sombong, sebab dia tahu kepandaian dia, ilmu dia adalah anugerah daripada Allah. Bukan sebab dia bangkit tengah malam mengulang kaji pelajaran, bukan sebab dia rajin pergi bertemu dengan guru, bertanya dan sebagainya, bukan. Itu adalah antara sebab yang mesti dicari untuk dapat ilmu. Hakikat dia adalah anugerah daripada Allah SWT. Lalu kumpulan-kumpulan yang fuqara ini duduk dalam keadaan penuh kehinaan bila mana mereka ini menjadi khadam ataupun pekerja kepada orang-orang yang kaya, dilayan dengan layanan manusia kelas kedua, sebab dianggap orang yang kaya ni memiliki kedudukan yang berbeza daripada orang-orang yang miskin. Menyebabkan orang-orang yang lemah ni, orang miskin ni lebih cepat menerima ataupun cepat terkesan dengan dakwah Nabi Nuh alaihi salam, kerana dakwah Islam ini meletakkan asas kemuliaan kepada bagaimana hubungan manusia dengan Allah SWT, atau kita ertikan bagaimana ketakwaan manusia dengan Allah SWT. Bukan dinilai dengan keuangan, bukan dinilai dengan rupa paras, bukan dinilai dengan ilmu dia, tapi dinilai dengan ketakwaan. Kalau ketakwaan ada dengan ilmu, lagi tinggilah. Kalau ilmu saja tapi tak takwa, sombong, isti'la, takaburan macam orang kaum Nabi Nuh yang golongan yang pertama tadi, maka mereka akan menghadapi kecaman dan juga kedudukan yang sangat hina di akhirat nanti. Dan orang-orang kaya ni menggelor orang-orang miskin ni dengan istilah Arab panggil aradhil. Quran sebut aradhil, orang yang kita panggil bodoh lah, orang yang rendah kedudukan. Wa kana lil qaumi hadaratun lianna Allah ja'ala lahum al-ardu bisatan fasalaku fiha turuqan wa 'amalu biz-zara'ah wa saru bit-tijarah wa sana'u al-asnam wa aqamu at-tamathila wattakhadhuha alihatan wa 'abbaduha min dunillahi ta'ala. Kaum Nabi Nuh ni dia ada tamadun dia sendiri. Tamadunnya hilang lah. Kenapa hilang? Sebab dia kena boh tu tak ditinggal, habis tamadun hilang. Tapi ada tamadun yang cukup hebat. Sebab apa? Sebab Allah mengurniakan kepada dia bumi yang sangat baik, subur. Kaum Nabi Nuh hidup antara sektor yang membina tamadun masyarakat ataupun kaum Nabi Nuh pada masa itu adalah sektor pertanian. Sektor pertanian dan juga sektor perdagangan. Dua sektor.
pertanian dan perdagangan. Di samping orang-orang kaum Nabi Nuh alaihissalam ini, kita panggil mengukir patung-patung, dijadikan sebagai sembahan, dan juga berhala-berhala dijadikan sebagai Tuhan yang mereka angkat sebagai sembahan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak sebut secara kesimpulan pengajian kita pada malam ini, manusia ni pada zaman Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh ni berlalu 1000 tahun, hidup dalam keadaan berpegang dengan akidah. Tetapi bila lama kelamaan dikurniakan Allah sedikit kelebihan, menyebabkan mereka setengah di kalangan manusia pada masa itu menjadi sombong dengan apa yang Allah Ta'ala anugerahkan. Kelebihan dari sudut ekonomi, kelebihan dari sudut kedudukan, kelebihan daripada sudut ilmu, menyebabkan manusia jadi sombong, sehingga ada di kalangan manusia yang kita panggil tidak menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok manusia pada zaman ini, disebut oleh Dr. Ali Jarishah dalam kitab dia Doa Laburah, bila salah seorang tahanan daripada jamaah Ikhwan Muslimin ditangkap, bila dia menyebut nama Allah, orang-orang di Mesir tu yang duduk dalam penjara tu boleh bercakap begini, serulah Tuhan kamu, serulah Tuhan kamu. Nanti dengan Tuhan-Tuhan kamu aku letakkan sebelah penjara kamu ni. Tuhan kamu akan aku penjarakan sebelah penjara kamu. Ini ayat yang keluar daripada orang Mesir. Mesir ni majoriti Islam Muslim, tapi Muslim yang sonsang akidah dia daripada akidah yang sebenar. Sebab itu Mesir bangun Mujadid dakwah yang agung, Syahid Hasan Al-Banna, mengajak manusia kepada Islam. Tapi akhirnya dia sendiri ditembak oleh polis Mesir pada masa itu, sehingga dia gugur syahid. Lalu kita nak sebut manusia ni bila mana dia rasa hebat pada diri dia sendiri, dia akan bercakap luar daripada kawalan diri dia sebagai seorang makhluk, sehingga sanggup dia bercakap terhadap Allah seumpama itu. Azab dia sangat besar di akhirat nanti. Azab dia sangat besar. Ini yang berlaku kepada masyarakat Nabi Nuh yang akan kita baca kisahnya nanti. Cuma tasawur gambaran, kita tahu umat pada masa itu asalnya menyembah Allah. Punca awal berlaku penyembahan berhala bila mana mereka mengukir patung sebagai tugu peringatan terhadap jasa orang-orang alim dulu. Bila orang yang ukir ni mati, bangun generasi yang terkemudian tak tahu sebab musabab kenapa tugu itu diukir. Lalu mereka telah pun dimanipulasi ataupun telah pun digoda, telah diperdaya oleh syaitan dan mengangkat patung berhala sebagai sembahan, dan akhirnya mereka duduk dalam kesesatan, mengambil berhala-berhala, patung-patung sebagai Tuhan. Jadi ini kita sebut pentingnya ilmu akidah dalam menyelamatkan kita, khususnya kita pada zaman hari ini. Kita zaman hari ini, apa ancaman kita? Tak ada dah kita sembah patung-patung, tak ada. Zaman hari ini adalah kita bertuhankan kepada material, kebendaan. Bertuhankan kepada kebendaan. Ada duit, hidup akan senang. Tak ada duit, kita akan susah. Ada duit, semua boleh dapat. Tak ada duit, kita akan hidup merempat. Ini akidah yang diterapkan, sama ada daripada kapitalis ataupun komunisme sendiri, sosialis sendiri, yang sekarang mengancam akidah umat Islam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Aqulu qadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.